semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan puan. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih Anda sudah setia bersama di dalam channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita direct kepada poin hari ini. Satu isu, satu situasi yang sangat mengejutkan dan saya rasa ini benar-benar serius dan perlu dibendung segera. Dan sesiapa pun yang terlibat dengan ancaman bunuh, di mana satu tajuk berita, Tengku Maimun terima ancaman bunuh. Ketua Hakim Negara terima ancaman bunuh. Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan semua? Bagi saya ini satu perkara yang sangat tidak baik. Ini satu perkara yang sangat serius dan perlu diatasi segera oleh pihak-pihak yang berkuat kuasa. Setelah kenyataan di mana Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara, terima ancaman bunuh. Ketua Hakim Negara mendedahkan, ini satu pendedahan yang sangat mengejutkan, mendedahkan terdapat ancaman bunuh terhadapnya dan tindakan menakut-nakutkan badan kehakiman dalam kes membabitkan tokoh politik. Oke, persoalannya adakah yang mengancam ini adalah ahli politik, tokoh politik yang ternama atau bagaimana? Tengku Maimun akhirnya mendedahkan cubaan untuk menakut-nakutkan dan memberi tekanan kepada hakim yang mendengar kes berkepentingan awam yang menjadi semakin ketara sekitar tahun lalu. Malah katanya ada banyak yang komen yang diberikan kepada kehakiman juga agak keterlaluan dan berat sebelah, selain tidak objektif dan berbaur politik. Menurutnya, saya mengharapkan bahwa masyarakat di luar sana memahami struktur proses undang-undang di negara ini sebelum mengeluarkan kenyataan yang menunjukkan ketidakfahaman mereka. Persoalannya, siapakah yang berani membuat perkara ini? Adakah mereka tidak berpikir apa yang mereka nyatakan itu betul atau tidak tindakan mereka itu? Dan mereka tidak pikir kesan yang mereka boleh dapat sekiranya mereka dapat ditangkap. Fahami dulu, jika masih tidak faham bertanyalah kepada orang-orang yang faham dan tidak membuat kenyataan keterlaluan sehingga nak mengancam bunuh. Yang mereka nak ancam itu Ketua Hakim Negara. Tengku Maimun sekali lagi berkata, tindakan menakut-nakutkan dan memberi tekanan adalah penghinaan langsung kepada kedaulatan undang-undang dan kebebasan kehakiman. Saya pasti ini satu keputusan, satu isu yang pasti mengejutkan seluruh pejabat Perdana Menteri, seluruh kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seluruh menteri, timbalan menteri, dan sudah pasti ini satu perkara yang sangat tidak disukai oleh Istana Negara, oleh Yang di-Pertuan Agong. Adalah tidak baik bagi sesiapa yang cuba memburukkan imej mahkamah dan mencemarkannya melalui kritikan yang tidak adil, berat sebelah, hanya kerana mereka tidak menyukai keputusan tertentu. Selain daripada itu, Tengku Maimun turut mengingatkan hakim-hakim supaya membuat keputusan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Adakah pihak-pihak yang mengancam ini sehingga nak mengancam bunuh? Adakah mereka mengancam bukan saja kepada Ketua Hakim Negara, namun kepada hakim-hakim supaya mereka takut untuk membuat keputusan yang adil? Saya rasa tidak. Dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, walaupun badan ini telah diberi kebebasan penuh oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat keputusan, saya rasa mereka akan membuat keputusan yang sangat adil dan tidak pilih kasih. Dan mereka tidak akan takut untuk membuat keputusan. Kebebasan badan kehakiman tidak akan terjejas selagi kes diputuskan tanpa tekanan dalam maupun luaran. Selagi hakim masih berpegang teguh kepada prinsip itu. Menurut Ketua Hakim,
beliau yakin bahwa kebebasan badan kehakiman akan terus diangkat. Beliau juga turut mengingatkan bahwa hakim juga perlu membuat keputusan dan menulis penghakiman berdasarkan undang-undang dan bukan untuk mencari populariti. Menurut Ketua Hakim Negara, semua hakim yang menulis untuk memaklumkan orang ramai mengenai fungsi kehakiman dan bukan untuk mendapatkan persetujuan daripada sesetengah pihak. Maksudnya hakim pun tidak boleh mempunyai kerjasama dari luar maupun di dalam. Sebab yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Jadi ancaman ini di mana? Tajuk berita hari ini daripada BH, Tengku Maimun terima ancaman bunuh. Ini satu perkara yang sangat serius dan sudah pasti satu isu yang mengejutkan Perdana Menteri dan juga yang di Pertuan Agong sendiri. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan bapak semua. Akhirnya SPRM telah mengesahkan tangkapan ataupun penahanan kepada 2 jerung. Hangat hari ini, hangat sejak beberapa hari lepas, berkenaan dengan istilah jerung. Adalah kawan rakan-rakan seperjuangan saya, penganalisis politik, pengulas politik, yang berkata seperti apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, perasua-perasua ini boleh disebut sebagai jerung. Jerung. Kalau saya tuan-tuan dan bapak semua, mungkin kita boleh panggil jerung, ikan pirana, toyol pencuri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya satu keputusan rasmi daripada SPRM di mana sudah ada beberapa tangkapan yang berlaku, penahanan yang berlaku. Habis sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini dan tekan butang subscribe channel ini. Bekas pengerusi NGO antara yang ditahan SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM Johor telah menahan seorang bekas pengerusi dan juga seorang bekas bendahari sebuah pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO kerana telah disyaki mengemukakan tuntutan palsu kepada sebuah jabatan kerajaan berjumlah lebih RM11,000 2 tahun lepas. Perkara ini telah berlaku dan akhirnya telah berjaya dibongkar perlahan-lahan. Menurut satu sumber, bekas pengerusi NGO yang bergelar Datuk. Bergelar Datuk ini yang berumur 47 tahun, manakala bekas bendaharinya yang berumur 43 tahun. Kedua-dua lelaki ditahan di pejabat SPRM di Johor dan difahamkan kira-kira penghujung Januari pada tahun 2021 mereka mengemukakan satu tuntutan palsu kepada sebuah jabatan kerajaan yang berpusat di daerah JB bagi kerja-kerja pembekalan dalam melaksanakan program rawatan dan pemulihan. Sedangkan pembekalan itu tidak dilaksanakan menurut sumber. Akhirnya jerung ini akhirnya ditangkap juga dan diharapkan akan dikenakan hukuman yang setimpal. Sementara itu pengarah SPRM, ini pengarah SPRM yang sendiri telah mengesahkan, yaitu pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi Alias, ketika beliau dihubungi, mengesahkan kedua-dua penahanan itu. Kedua-dua lelaki terbabit akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru bagi mendapatkan permohonan reman. Katanya sambil menambah, kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009.